Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada Ramadan yang ketiga ini. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan apabila tidak diberi hidayah, ada yang masih tidur ataupun ada yang merasakan tidak perlu berpuasa, tidak dapat hidayah menyebabkan seseorang itu bukan sekadar hari ini nak makan apa tetapi nak makan siapa. Itu kerana tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita berada pada solat majlis ayah dalam tajuk anak malas atau ayah malas. Satu tajuk untuk kita melihat kerangka daripada surah Al-Mulk, surah yang ke-67 pada juz yang ke-29 dengan tuntas, dengan tepat bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama Al-Fadil Ustaz Syahrizan Daud sebagai ahli majlis dakwah negara. Selamat datang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, pagi-pagi Ustaz. Ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Ya, dan juga kepada qari kita Al-Fadil Ustaz Haji Nik Azizan Datuk Haji Nik Jaafar. Selamat datang Ustaz ya. Alhamdulillah, hari ini kita ingin melihat ya kepada satu paparan daripada video untuk sama-sama kita maknai, untuk kita jelas tentang bagaimana kita mengupas isu ayah malas ataupun anak malas, satu perkara yang mungkin ia menjadi satu polemik, satu dilema. Kadang-kadang mungkin ayah banyak tugas ataupun kadang-kadang merasakan ingin bermalas-malasan ya kerana dah penat bekerja ataupun bertugas, tetapi bagaimanakah kita nak melihat perspektif daripada Al-Quran untuk sama-sama kita bergerak jauh ke depan. Kita saksikan. Alhamdulillah saya syukur sangat sebab orang yang mengajar Quran tu di rumah saya sendiri, ayah saya sendiri. Tu pun dipaksa sebenarnya. Ya, memang dipaksa. Kalaulah nak bandingkan dengan anak-anak saya sekarang alhamdulillah anak-anak saya ni tak dipaksa macam saya dululah. Cuma kita masing-masing dah tahu. Okey, waktu ni kena belajar Quran. Maknanya dia akan stopkan TV dia akan stopkan gadget dia, sebab waktu ni waktu mengaji Quran. Penerapan yang ayah saya buat tu, dia paksa dulu, lepas tu lahirlah minat. Dan bila dah minat tu saya mulalah mencari sana, cari sini, cari guru sana, pergi Kelantan, pergi Terengganu, pergi Johor, semua saya cari guru-guru. Saya tak paksa anak-anak saya belajar Quran. Maksudnya bukan dengan cara paksaan, tapi saya gunakan saya lembut tapi tegas. Saya tak terus kata okey berhenti kita mengaji. Tak boleh. Sebab mood dia tu tengah, orang kata apa? Mood dia tu tengah macam teruja tengah main game tu kan. Jadi bila kita matikan mood dia dah muka dah lain, dia punya orang kata apa, emosi dah lain. Jadi kehendak dia untuk mengaji dah kurang. Jadi bila kalau mengaji pun memang tak masuk lah. Memang akan salah, memang akan banyak sangkut lah. Sebab yang penting tegas lah, kita kena tegas. Maknanya time ni mengaji, tetap mengaji. Contoh saya bawa dia orang pergi bercuti, melancong ke hotel ke mana-mana ke, Quran mesti bawa. Sebab saya tegas, saya tak nak, walaupun Quran dan di handset pun ada. Kan, kalau kita pergi surau mana-mana masjid pun ada. Tapi saya tak nak Quran tu berlainan. Saya nak anak-anak saya ni pegang satu Quran saja sampai khatam. Sebab saya nak ni istimrar, dia istiqamah. Itu yang saya nak tu sebenarnya. Bagi saya kualiti. Kalau kita baca banyak pun tapi banyak sangkut, banyak orang kata apa, longgar sana sini, saya tak nak macam tu. Jadi walaupun kita baca satu muka, dua muka, yang penting kualiti kita baca tu ada. Idola saya lah ayah saya lah, Tuan Haji Abdul Ghani bin Abdullah, sekarang Datuk Haji Abdul Ghani Abdullah. Dia merupakan johan peringkat kebangsaan 6 kali dan juga peringkat antarabangsa 4 kali.
kira merupakan legenda lah, Qori legenda di Malaysia ni lah, yang masih ada di luar sana. Terapkanlah anak-anak ni dengan pembacaan Al-Quran. Kalau kita tak pandai baca Quran, usaha budayakan Al-Quran dalam kereta, dalam rumah, pasang CD-CD, radio dan sebagainya, TV dan sebagainya. Kemudian usaha lagi cari guru-guru yang mahir, dan usaha lagi kita pula. Jangan anak je kita wajib suruh belajar, kita pula. Kita pun kalau yang dah boleh mengajar tu, alhamdulillah silakan. Yang tak boleh cuba tingkatkan diri dengan Al-Quran. Kadang benda lain kita lebih pentingkan, tetapi dengan Al-Quran kita berkira-kira. Itu yang bagi saya rugilah kita berkira dengan Quran, nanti Quran akan berkira dengan kita juga. Begitulah perkongsian daripada Ustaz Azra'i bin Abdul Haq, ya, sebagai seorang ayah kepada 6 orang anak yang kita dapat bersama sebentar tadi, dan kita ingin melihat bagaimanakah panduan ataupun perkongsian ini tadi ada kaitan dalam membina seorang ayah, ya, yang mungkin kadang-kadang jumpai ataupun bertemu dengan sifat malas ataupun culas dalam kehidupan, ya, ataupun sebenarnya ada kaitan dengan anak ketika kita mendidik. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Mulk ayat yang kedua hingga ayat yang keempat untuk sama-sama kita menghayati panduan daripada Al-Quran bersama dengan Fadil Ustaz Haji Nik Azizan Datuk Haji Nik Jaafar. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang kedua dan yang ketiga, Ustaz, ya, sebentar tadi, iaitu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat. Kalau kita melihat kepada ayat ini, kita melihat kepada hakikat daripada Allah SWT pada ayat yang ketiga, menciptakan 7 lapis langit itu berlapis-lapis, ya. Kali ini kita ingin terus bersama dengan Fadil Ustaz Syahrizan untuk kita melihat, Ustaz, kepada ayat yang ketiga ini sebagai satu seruan untuk kita baca, kita berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama juga nak bawa nilai, nak ambil nilai ini dalam diri seorang ayah, ya, yang baca surah Al-Mulk ataupun mungkin hari ini kali pertama dengan ayat ketiga ini. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ketiga ni, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Fazrul, terima kasih kepada Ustaz Nik Azizan. Sedari tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi itu sendiri secara berperingkat, dan Allah juga menciptakan langit itu juga ada peringkat-peringkatnya. Berarti Allah SWT sedang mengajar kita bahawa apabila ingin melakukan sesuatu, walaupun Allah itu sangat layak dan Allah itu sangat
mampu untuk nak buat sekaligus. Tetapi Allah ingin mengajar kita dan memberi satu signal kepada kita bahawa kalau buat secara berperingkat itu kadang-kadang ada kebaikannya. Apatah lagi menjadi kita sebagai manusia yang tidak sempurna, yang semestinya kita akan bergerak sedikit demi sedikit dalam ibadat, dalam kehidupan, malah dalam pekerjaan, dalam hidup kita pun, daripada kita kecil, daripada kita tak tahu apa-apa sehinggalah kita boleh mengesot, boleh merangkak, boleh berjalan, boleh berlari, sehinggalah kita boleh membuat keputusan sendiri pada hari ini. Jadi membayangkan kepada kita bahawa penting tadarruj itu, penting berperingkat. Kalau waktu persekolahan sekalipun ada sekolah rendah, ada darjah-darjahnya. Bila sebut darjah itu pun telah memberikan gambaran sebagai peringkat. Kan tadarruj dalam bahasa Arab iaitu peringkat-peringkat, ataupun langit itu ada lapisan-lapisan, bumi itu ada lapisan-lapisan, dan penciptaannya sedikit demi sedikit. Malah dalam Al-Quran digambarkan dicipta dalam tempoh 7 hari, walaupun Allah itu boleh buat cipta dalam sekaligus. Idza arada an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak jadi sekaligus boleh. Allah sebut saja dia akan jadi. Allah inginkan saja dia akan jadi. Tetapi sesedari tuan-tuan dan puan, maka itulah lumrah kehidupan kita, Tuan Fazrul, kan. Kalau kita boleh buat sikit-sikit, insya-Allah dengan sikit-sikit itulah, bila kita start yang pertama, dia langkah yang ke-100 tidak akan dapat melainkan dengan langkah yang pertama. Bila kita start dengan yang pertama itu, bila kita masuk yang kedua, kita akan cari macam mana untuk menampung kekurangan yang pertama, dan kita akan improve, kita akan perbaiki pada yang kedua, apatah lagi yang ketiga, keempat, kelima. So itulah barangkali yang mungkin Allah cuba ingin sampaikan kepada kita sesedari tuan-tuan dan puan-puan. Allah ingin sampaikan kepada saya yang bercakap hari ini, ya, kita sedar kita ni kalau jadi mak ayah pun kita tak mampu nak jadi yang sempurna. Kita jangan tunggu kita menjadi sempurna barulah kita menjadi ayah ataupun mak yang boleh mendidik anak kita. Tapi kita didiklah sekadar yang kita mampu dengan ketidaksempurnaan itu, tetapi sedikit demi sedikit insya-Allah kita akan jumpa jalan dia, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahrizan yang menjelaskan tentang istilah tadarruj tadi, ya, iaitu ada peringkat-peringkat, ya, peringkat-peringkat. Ada proses dalam kita mendidik, dan sudah tentunya bercakap tentang tadarruj ini ada kaitan dengan diri kita, Ustaz, ya. Kita ni lemah, si anak lemah, si ayah pun lemah, ya, mak pun lemah. Jadi bila kita nak mencapai sesuatu, kalau bercakap tentang penciptaan langit dan bumi ini, betul yang Ustaz cakap tadi, Ustaz, ya, maksudnya kun fayakun jadi, ya. Tetapi bila Allah kata dalam surah lain berkaitan dengan 6 masa, ya, tentang proses itu sendiri, itu sebagai pelajaran bukan untuk siapa, untuk kita lah, kan, ya, disebabkan ada peringkat, ya, dan juga ada masa proses untuk membina sesuatu yang kita idam-idamkan. Dan dalam hal ini, kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga ini, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kalau boleh Ustaz jelaskan sedikit sebelum saya nak tanya juga kepada pengalaman Ustaz Haji ni Azizan selepas ini, iaitu Allah suruh kita tengok tu, kan, kemudian tengok balik tu, apa maksud suruh tengok tu sebenarnya? Baik, Tuan Fazrul dan semua yang sama-sama kita menonton dan mendengar hari ini, bila sebut pasal Quran ini, kan, dia mungkin kita boleh belajar dua benda. Satu, dipanggil ayatul makru'ah, iaitu ayat yang kita baca. Contoh hari ini kita baca ayat 2, 3 surah Al-Mulk. Kita baca ayat itu. Yang kedua dipanggil ayatul manzurah, iaitu tanda-tanda yang Allah SWT cipta ini yang kita kena tengok dan kita belajar melalui tanda-tanda. Mana bukan sekadar kita membacanya, dan kita tengok bukti-bukti yang ada di sekeliling kita. Bila mana Allah SWT menciptakan langit dan sebagainya, tujuannya memang untuk supaya bila kita lihat langit, kita mengkaji kebesaran, kita melihat semua ciptaan proses-proses ini, akhirnya kita rasa, hebat Allah boleh buat benda ni. Jadi Allah suruh kita melihat, Allah suruh kita memikir perkara ni. Begitu juga kita dalam proses kita hari ini, ya, apa saja yang kita buat, yang kita buat, contohlah sebagai organisasi ataupun orang yang menjalani perniagaan dan seumpamanya, dia ada planning. Dia akan tulis, dia akan bincang dalam meeting dan sebagainya, dan dia akan cuba realisasikan apa yang diperbincangkan dan telah dibuat keputusan. Tapi ada ketikanya, kita ada satu masa dia panggil sebagai review punya proses. Mungkin setiap 3 bulan, setiap 4 bulan, dia review dan dia kena tengok balik. Apa kekurangan, apa kelemahan, apa yang kita boleh ubah, apa yang kita boleh tambah untuk kita sempurnakan, untuk kita selesaikan masalah-masalah tadi. Itu adalah maksud melihat. Supaya kita mengkaji balik, kita tengok balik proses-proses, apa lemah kita. Sebagai seorang perniagaan, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak kepada mak ayah, sesiapa pun kita hari ini,
memang tujuannya supaya kita kena tengok. Tengok balik. Kita tengok balik itu, review atau preview itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab benda yang kita dengar atau benda yang kita teori ini, ya, satu sudut ada kebaikannya, tapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku, yang kita nampak depan mata, yang divisualkan, kadang-kadang itulah yang lebih memberi kesan kepada cara kita bertindak dari ini. Ya, jadi itu adalah antara pelajaran daripada ayat yang ketiga surah review, ya. Tengok berkali-kali. Kalau Allah punya proses ni memanglah tak ada cacatnya, kan. Tetapi bagi kita proses itu yang kita nak ikuti. Dan mungkinlah kalau katakan Ustaz Haji ni Azizan baca Quran, ya, nak tanya juga pengalaman Ustaz baca Quran ni dengarnya sedap, ya, Ustaz sebagai guru, ya, guru cemerlang, ya, jadi bila dah sampai tahap begini pasti ada proses, ya, kalau macam Ustaz Syarizan beritahu tadi. Jadi pengalaman Ustaz sendiri diproses. Diproses. Siapa yang proses Ustaz, ya, berkenalan dengan Al-Quran ini, dan ketika proses itu ada tak muncul macam rasa ada kekurangan, dan ada juga timbul kadang-kadang rasa malas ketika bersama dengan Al-Quran ini? Kalau Ustaz boleh kongsi kisah dan cerita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita tengok video tadi tu yang Ustaz Azra'i tu kan. Ya, Ustaz Azra'i tadi. Ayah dia pun guru kan. Ya. Saya pun ayah pun guru juga. Jadi bila biasalah bila ayah mengajar, dia ada ketegasan tadi. Ustaz Azra'i kata ada ketegasan dia kan. Jadi saya ni bila berdepan dengan Quran ni, kita pun mengikut. Sama juga dengan adik-adik lain. Pada satu masa tu ada timbul rasa, contohnya ada anak murid ayah tu, saya sama dengan Ustaz Dr. Luqman. Dr. Luqman Ibrahim. Satu perguruan lah dengan dia tu, ayah mengajar kan. Ya. Jadi dia kenal dulu taranum dengan Quran semua ni. Jadi dia dapat dulu. Bila saya masuk punya tu ke belakang lah sikit kan. Tapi bila ayah ni, dia nak anak dia tu mana nak push kan. Jadi sampai satu masa tu dia kata, kenapa dia ajar Dr. Luqman ni dapat, kenapa awak tak dapat? Kan? Kenapa tak dapat? Selepas pada dibalik lah kan. Belajar betul-betul. Dia suruh kita belajar betul-betul. Sampai satu masa tu, bila kita buat tak dapat tu, ayat yang kita baca tu, kita tak boleh nak recall balik kan. Lambat. Sebab dengan satu benda tu, gifted. Gifted ni Dr. Luqman dia cepat dapat. Dia berbanding dengan saya ni, belakang sikit tu. Tambah masa tu, darjah 4-5, kuat main lah kata kan. Otak tu main lah kan. Jadi ayah ni marah. Bila marah, duduk situ kita duduk sampai menangis, titik air mata tu dekat Quran tu. Dalam hati kata, tak apa, aku cari guru lain. Bukannya seorang kan. Mana kita nak cari supaya beat balik, kita nak bagi dekat sikit dengan Dr. Luqman tadi tu. Satu masa lepas tu, saya pergi jumpa dengan pak saudara arwah Ustaz Mak Qori dulu. Kan, jumpa 2-3 orang guru. Last sekali, balik pada ayah juga. Balik pada ayah juga. Sebab apa? Buat rapat kan. Rapat di rumah, kita dapat rujuk bila-bila masa. Last sekali bila dah Dr. Luqman pernah johan peringkat kebangsaan pada tahun 90 kan. Lepas pada johan tu, saya beat juga. Alhamdulillah, tahun 91 saya pula johan. Maknanya tercapai lah, maknanya nak naik sama-sama tu. Naik sama-sama. Sampai sekarang pun saya bila tengok nak tajuk majlis ayah ni memang sesuai sangat. Masya-Allah, itu pengalaman daripada Al-Fadhil Ustaz Haji ni Azizan sebentar tadi. Tapi kuat juga semangat Ustaz, darjah 4 dah pergi cari cikgu lain. Kebetulan pak saudara guru juga. Okay. Pasal kadang-kadang ialah bila katakan seorang anak tu Ustaz, ya, dia bila dah tak dapat tu, kalau dekat kelas tu dia tak dapat, cikgu kata bagi markah C ke D ke, tak boleh, dia rasa tak apalah kot. Malas nak pergi kelas ni pasal tak bermotivasi kan, pasal tak dapat apa yang diharapkan oleh orang lain, ya. Jadi mungkin Ustaz Syarizan boleh komen sedikit bagaimana kalau ada anak yang dilatih, ya, nak suruh dia baca Quran macam tadilah Ustaz Azra'i ada nyatakan dia tak terus paksa kan. Tapi mungkin daripada Ustaz pengalaman ke ataupun bagaimana kita nak menjiwai tadi makruahnya memang ayat 3 kan, manzurahnya macam mana nak dilihat dalam diri seorang ayah dalam kehidupan bila anak ke rasa malas ataupun ayah pun ada juga rasa malas bila ada sesuatu yang tak jadi ataupun banyak sangat kerja. Silakan. Betul, saya sangat setuju apa yang Tuan Fazrul sebut, apa yang Ustaz Ni Azizan sebut.
Yalah, kita manusia. Kita nakkan yang sempurna tadi tu. Kita tak boleh rasa kalah, kita tak boleh rasa lemah, kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Dan itulah fitrah, itulah normal. Cuma menjadi orang yang beriman, bila dia melihat kelebihan orang lain, kekurangan diri sendiri, dia tidak berputus asa dan dia tidak malas, malah dia akan ada ghibtah. Ghibtah ni maksud dia cemburu. Dia bukannya hasad, dia bukan dengki dengan orang tu akhir sampai tahap disihirkan orang tu sampai hilang suara Dr. Luqman contoh. Tapi tidak. Kita diajar dalam agama adalah bila kita lihat kekurangan kita, alhamdulillah Ustaz ni Azizan, dia ada satu inisiatif dan saya sangat yakin dia ada didikan ayah dia sendiri. Daripada kecil lagi dia kata, rasa tak boleh dengan ayah, dia cuba cari orang lain. Dia cuba ke proses yang seterusnya. Ini peringkat tu. Dia cuba ke proses lain yang mungkin dia rasa mood boleh kot. Tapi tak boleh juga. So bila fikir-fikir review balik, tak boleh. Balik dengan ayah. Konsep kita adalah betul. Bila kita melihat kelebihannya daripada orang lain, kita tidak menggagalkan orang itu supaya kita melebih daripada dia. Tapi kita akan cari jalan bagaimana supaya saya boleh capai kepada peringkat itu. Saya sebagai ayah pada hari ini, saya sentiasa melihat kadang-kadang kita pergi ke mana-mana saja, saya pergi ke restoran, saya tengok. Walaupun saja orang yang bercakap tentang agama, bercakap pasal Quran, hadis, kadang-kadang kita tengok di restoran, saya mengaku dengan diri saya sendiri, lemahnya saya, kenapa saya tak boleh buat macam ni, sebagaimana seorang ni boleh buat kepada anak dia. Ini maksud proses. Walaupun kita bercakap, tapi sometimes ada ketika bila kita melihat, akhirnya kita teringat apa yang kita ceramahkan dulu. Kenapa saya tidak boleh? Itulah timbulnya elemen muhasabah. Bila kita ukur balik, kita hitung balik perkara ini, maka dengan semangat itu, Islam ajar kita untuk terus buat. Jangan tangguh-tangguh, jangan jadi malas. Jangan jadi ayah yang malas, tengok, tak apalah nak buat macam mana saja. Begini, dia lebih boleh lah. Saya ada masalah, dia mungkin tak ada masalah. Tak. Kita bukan begitu. Kita ambil inspirasi dan kita terus amal. Sebab tu kalau boleh, ketika di meja makan lagi, ketika kita nampak orang lain boleh buat, mereka menyantuni family mereka, kita tengah dengan family kita masing-masing sibuk dengan gadget mungkin, kita terus tinggalkan gadget. Sebagai rasa malunya kita dengan diri kita, bukan sekadar kita jangan jadi malas, tapi kita kena buang sifat malu kita dengan keadaan kita tolong terus untuk tiru ataupun ambil inspirasi apa yang ada pada yang kita lihat, kebaikan yang ada depan kita. Subhanallah, itu adalah bagaimana untuk kita melihat ayat yang ketiga tadi, untuk kita baca dan Allah suruh kita pergi tengok review balik. Rupa-rupanya bila mungkin kita dah ada ilmu tertentu, dah baca Quran, tapi kena tengok juga dalam kehidupan orang lain dan terus sahaja review balik kepada diri sendiri. Bagi ayah-ayah macam saya lah Ustaz kan, review balik dalam kehidupan, mana lagi yang tak buat, tengok orang lain macam bagus kan, dan orang itu boleh buat. Tak ada pula ghibtah tadi Ustaz cakap, ataupun tidak hasad tapi tidak ghibtah ghibtah itu maksudnya yang Ustaz Syarizan nyatakan tadi, kita cemburu tetapi cemburu yang positif, bukan nak hancurkan, tapi kita ambil peluang daripada pengalaman tersebut, sehingga kan orang itu boleh daripada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah yang sempurna, saya pun bolehlah Allah nak tolong. Itu Ustaz jadi ini adalah pelajaran penting, beberapa istilah yang kita belajar sebentar tadi daripada ayat yang ketiga. Moga-moga ini akan menjadikan kita seorang ayah bagi ibu-ibu yang sedang menonton sekarang ini, kalau boleh berkongsi-kongsi sikit, dan mungkin ini juga diamalkan oleh ibu yang menonton pada kali ini, iaitu saya nakkan anak saya ni baik tetapi ia bukannya terus jadi besok Ustaz Ia adalah satu proses. Allah beritahu bertingkat-tingkat tadi itu, ada prosesnya. Maka kita adalah insan yang menghargai proses, review balik dan review lagi, semak lagi, sehinggakan keluarga kita insya-Allah dibantu oleh Ar-Rahman yang sama, yang memberi kepada keluarga lain, yang memberi kejayaan kepada Ustaz Haji ni Azizan Ustaz pun melihat kepada orang lain. Ini menyebabkan kita makin berjaya dalam hidup. Jadi kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam majlis ayah untuk kita sambung selepas ini. Macam mana lagi panduan daripada Al-Quran untuk menguruskan malas ataupun rasa tak mampu untuk saya teruskan kehidupan. Kita berehat sebentar, majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله. Bertemu kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada hari ini dalam tajuk kita anak malas ataupun ayah malas, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita ingin bincangkan. Sudah pun kita lihat daripada ayat yang ketiga daripada surah Al-Mulk, ada beberapa pelajaran yang kita peroleh, antaranya adalah apabila Allah memberitahu Allah menciptakan langit ini bertingkat-tingkat, ada tahap-tahap, dan lebih daripada itu ialah perlu selalu melihat, review balik, lihat semula yang tidak ada cacat adalah sistem daripada Allah. Dalam kehidupan kita ada kekurangan, tetapi insya-Allah Allah boleh bantu ayah-ayah yang mungkin berkecamuk ataupun mungkin berselirat macam mana nak bina anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau boleh saya nak dia terus solat, terus baca Quran, kalau boleh taranum terus macam Ustaz Haji ini Azizan. Tetapi kita yakin bahawa proses dan juga tahap itu amat perlu dihargai dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita ingin baca daripada surah Al-Insyiqaq, panduan tambahan, ya, daripada surah ke-84 ayat 19 hingga 21 pada halaman yang ke-589, ya. Sama-sama tuan-tuan yang mungkin berada di rumah nak buka mushaf. Halaman 589 ini juga panduan bersama kita pada hari ini untuk menghargai tajuk kita pada hari ini, anak malas ataupun ayah yang malas. Mari sama-sama kita baca, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Haji Nik Azizan Datuk Haji Nik Jaafar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 19 hingga 21 ini, sesungguhnya kamu akan jalani peringkat demi peringkat kehidupan. Mengapa mereka tidak beriman dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ya. Ini moga-moga Allah jadikan kita sebahagian daripada orang yang bersujud, Ustaz, ya. Apa tiga ayat ini daripada surah Al-Insyiqaq, Ustaz? Kalau boleh dijelaskan, ada perkataan tabaq lagi di sini. Silakan. Tuan Fazrul dan Ustaz Nik Azizan, tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau kita ingat masa kita mula-mula menjadi pasangan suami isteri bersama, sebelum kita menjadi ayah. Kita ada ayah kita ada mak kita, tapi akhirnya kita melalui proses, kita pula menjadi suami isteri yang belum lagi jadi ayah, dan akhirnya kita menjadi ayah. Cuba kita lihat macam mana mula-mula masa kehidupan kita, mungkin setahun yang pertama, sebab biasanya tahun yang kedua dah start dah jadi ayah dah. Kita cuba lihat proses itu, peringkat itu, bagaimana tahap hubungan kita suami isteri di rumah tanpa anak, macam mana cara kita habiskan masa, kita spend time kita semua. Kerana bila kita start ada anak yang pertama yang mungkin ketika itu usianya baru berapa bulan, dan tengok macam-macam pula proses kita. Mungkin kita ada berbalah sebab tak nak jaga malam. Sebelum ada anak kita okey. Hidup kita tenang saja. Kita tak ada nak bergaduh, tak ada siapa nak tukar pampers, tak payah nak keluar duit untuk nak beli kelengkapan susu, botol dan sebagainya. Start ada anak, dan mungkin kebetulan juga anak itu tiba ditakdirkan pula diuji dengan barangkali musibah. Sakit, dia berpanjangan, sikit-sikit demam, lepas demam sakit ini.
Akhirnya ini proses, ini peringkat sama ada baik ataupun buruk. Ya. Jadi bila Allah sebut la tarkabunna tabaqan an tabaq, berarti sama ada peringkat itu baik ataupun buruk. Ya, kita akan mengimpikannya indah-indah belaka, tapi bukan itu semua yang akan berlaku dalam kehidupan kita, dan itulah cara proses kita belajar. Bagaimana jadi ayah yang pertama, ada anak yang pertama mungkin yang sakit, kemudian dapat pula 2 tahun lepas tu dapat pula anak yang kedua yang mungkin okey prosesnya. Yang kita belajar melalui proses yang pertama dengan pergaduhan, perbalahan itu, benda ni menjadikan kita efek pada benda lain, kerja pun jadi tak okey, rumah ini tunggang langgang hanya sebab anak. Akhirnya kita belajar daripada situ, kita cuba perbaiki diri kita bila timbul keluarnya anak yang kedua. Akhirnya kebetulan pula anak yang kedua itu tak ada sakit. Alhamdulillah, hidup kita pun lebih berpengalaman menjadi seorang ayah, berpengalaman pula mungkin dah tahun yang ketiga menjadi pasangan suami isteri. Peringkat inilah yang akan melatih dan mengajar kita, sehinggalah kita mencapai satu proses yang ingin sempurna, walaupun kita tak akan mampu jadi seorang ayah ataupun ibu yang sempurna, tetapi kita cuba untuk menjadi atau mencapai kesempurnaan tadi. Masya-Allah, ya, itulah pengalaman dan rasanya ilmu ini Ustaz ya amat penting dalam kursus sebelum kahwin tu nak mengetahui. Tetapi Ustaz beritahu tadilah kalau kursus tu dia teori kan, ya, dia belum lagi kepada kalau maqru'ah dan manzurah tadi tu dia belum lagi merasai yang kena bangun malam anak menangis kan, siapa nak bangun dulu tu kan, dan kemudian bila si isteri mungkin kurang tidur, macam mana toleransi daripada seorang ayah kepada seorang ibu, dan lebih lagi daripada itu proses itu pun mencabar Ustaz ya, nak memahami apatah lagi bagi anak, ya, bagi anak sebentar tadi. Dan tadi bila Ustaz Haji ni Azizan kata apa kena tegur sampai menitis air mata atas Quran tu, ya, kesannya ialah Ustaz ambil inisiatif belajar dapat ke tahap ini, ya. Tetapi mungkin kalau bagi setengah orang, kalau dia kena marah tu dia rasa dah lah kan, akhirnya Quran tak dapat. Kalau dalam sebuah keluarga tu Ustaz ya, kesannya mungkin kalau katakan susah betul lah hidup berkeluarga ni kan, banyak sangat cabaran, banyak je yang kata saya ni sekarang ni tertekan kan dengan suami pula tertekan dengan isteri. Macam mana Ustaz nak melalui proses tapi kadang-kadang rasa tak berapa kuat? Apa panduan untuk ayah-ayah yang sekarang ni semalam kita bincang, tak ada kementerian ayah, kementerian lelaki tak ada kan. Jadi macam mana nak menguruskan proses kena lalui untuk menuju ke arah yang baik dan terbaik, tapi kadang-kadang ada rasa lemah ketika dalam proses itu. Sesedari semua proses ini dia takkan sama. Tak sama. Kan maknanya type A punya proses mungkin sesuai dengan beberapa golongan ayah. Type B, type C. Mungkin di kalangan kita bertiga pun barangkali ada proses yang berbeza. Betul. Walaupun kita nakkan cara matlamat yang sama. Betul. Tapi mungkin cara yang berbeza. Mungkin dapat ayah yang sangat tegas. Mungkin. Dan saya pun tak pasti ketegasan tu macam mana. Adakah sampai tahap rotan, sampai tahap tali pinggang. Sebab ada anak yang berjaya hari ini, itu prosesnya. Betul. Dengan rotan, dengan tali pinggang, dengan kena ketuk ketampi, dengan kena push up. Tapi akhirnya anak menjadi seorang yang berjaya pada hari ini. Tapi ada seorang ayah yang sangat lembut, yang marahnya hanya mengangkat kening saja. Kan? Proses itu. Dan semuanya subjektif. Jadi kita tidak mengatakan bahawa kitalah yang paling tepat dalam setiap tindakan kita. Cuma bagaimana kita jalinkan antara proses tadi. Betul. Tengok. Kalau tanya kepada saya secara peribadi, bagaimana untuk menjadi seorang ayah yang kuat, memang kita kena melihat contoh, sampel-sampel yang ada depan mata kita. Contoh, tengok Kan? Tengok. Barangkali mungkin bukan ayah kita sendiri yang sebagai contoh yang terbaik. Mungkin kita trauma dengan ayah kita. Mungkin ada family yang memang dia membesar dengan dia dibuang keluarga. Jadi tak boleh ambil contoh ayah dia. Betul. Akhirnya dia akan melihat contoh ayah kawan dia ataupun pakciknya yang menjadi ayah angkat dia mungkin. Dia akan melihat proses itu. Itu maksud hubung kait tadi. Dia cuba jalinkan mana yang dia nampak sampel-sampel yang ada depan mata dia dan dia mengambil secara positif. Itu yang mungkin yang kita cuba belajar hari ini. Kita tengok contoh-contoh yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin kalau terlalu jauh atau terlalu besar contohnya, kita kecilkan sikit, ambil pula mungkin ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam yang kita rasa mungkin kita boleh kot nak hampir dengan mereka. Kalau nak mencontohi Nabi, para sahabat mungkin terlalu besar. Ambil pula ulama-ulama. Kalau ulama-ulama pun rasa macam besar sangat, ambil contoh beberapa tokoh-tokoh agamawan yang ada, yang kita nampak contoh-contoh macam Datuk Nik Jaafar bagaimana mendidik family-nya. Bagaimana Ustaz Azra'i sebut dalam VT dia tadi. Kita ambil contoh-contoh ini dan kita tengok, akhirnya kita rasa, ya Allah, lemahnya saya. Daripada situlah akhirnya kita belajar dan kita cuba perbaiki diri kita. Ustaz bila cakap tentang tengok orang lain kan, kadang-kadang kita tengok Ustaz Azra'i tadi tu, anaknya 6 orang, tak payah disuruh.
kan, terus saja tinggal gadget, terus baca Quran kan, bawa Quran ke mana-mana. Bila kita tengok contoh pada orang lain, kita rasa macam mana aku nak buat dengan anak aku, kan, pasal contoh tu dia dah jadi kan. Macam mana Ustaz melihat banyak contoh-contoh baik tu kan, contoh zaman Nabi, ini besar, nak kecilkan lagi. Tapi nak masuk dalam hidup kita secara praktikal, pasal kita bukannya apa istilahnya, bukan Nabi kan, dan environmentnya berbeza ya, dengan mungkin ada anak yang umur 6 tahun, ada yang 14 tahun, yang Ustaz Azra'i mungkin anaknya lelaki contohnya kan, anak saya perempuan. Jadi macam mana nak matchkan contoh yang kita observe dalam hidup ini. Cerita banyak sekarang ni, kita boleh nak cari kat YouTube ke boleh, tapi inspirasi tu nak masuk dalam keluarga macam mana agar jangan tertekan, akhirnya kata malah nak buat macam orang lain boleh lah, aku. Silakan Ustaz. Pertama sekali, kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah kita. Dan yang kedua, tengok apa kelebihan yang kita ada, apa yang kita boleh buat. Barangkali kita tak mampu nak tiru sebagaimana Ustaz Azra'i dengan keluarganya yang dengar Al-Quran semata-mata. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. So, kalaulah kita hari ini rasa kita tak mampu nak bawa atau mencontohi dengan Quran semata-mata, tapi mungkin kita lihat ada kelebihan yang ada pada keluarga kita, pada diri kita sendiri, ada kelebihan yang kita mungkin boleh bawa family kita. Sebagai contoh, kita mungkin tak pandai Quran. Tapi kita mungkin pandai dalam bidang pelajaran yang lain. Itulah yang kita fokuskan kepada anak-anak kita. Quran tak boleh, tak apa. Kita ada guru Quran, kita hantar kepada Ustaz ni Azizan contoh. Dia rasa kekurangan diri dia, okey, dia tampung dengan kelebihannya daripada orang lain. Tapi dalam masa yang sama, dia ada kelebihan diri dia sendiri. Dia mungkin pandai sukan, atau dia mungkin seorang yang pandai menjaga makan. Mungkin yang pandai Quran tu tak pandai jaga makan, sebagai contoh lah kan. Akhirnya anaknya boleh makan apa saja, dia tidak ambil kisah pun asalkan anak dia pandai Quran. Tapi yang ayah ini pula, dia mungkin tak pandai Quran, dia hantar anaknya kepada guru Al-Quran. Dia pandai dari sudut jaga kesihatan. Dia akan fokus kepada jaga kesihatan, dia ambil berat tentang mungkin insurans anaknya. Maka setiap di kalangan kita akan cuba keluarkan kelebihan kita, tampung kekurangan dengan apa yang ada pada ayah-ayah yang lain. Sebagai contohlah, kalau kita nak jadi yang sempurna, kita takkan mampu. Kita melihat bagaimana Nabi Adam AS, kan, anaknya sendiri berbunuhan. Kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi Nuh. Anak sendiri tidak mengikut ayah dia. Kita lihat kepada siapa lagi? Nabi Yaakob, adik-beradik plot nak membunuh saudaranya. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita lupa juga bahawa Nabi Ibrahim, ayahnya seorang tukang berhala, tapi dia seorang Nabi Ibrahim. Nabi Isa AS tidak memiliki ayah, sebagai contoh. Nabi Musa AS dibesarkan di rumah, di istana Firaun. Jadi cuba kita tengok, ada kekurangan dan ada kelebihan. Tetapi apa yang kita boleh ambil, setiap yang positif pada apa yang kita nampak, itulah yang kita belajar, itulah yang kita amal. Baik, terima kasih diucapkan ya Ustaz Syarizan. Daripada pengalaman cadangannya ialah pasal kita ni tak sempurna Ustaz ya. Allah sempurna, itu sebabnya menghasilkan satu sistem yang lengkap. Tak ada tafawut sebentar tadi. Tetapi bagi kita minta Allah ya jumpakan dengan orang-orang yang tepat, yang kita kuat, kita bina ya, tetapi kalau ada elemen komponen dalam membina diri anak ataupun diri ayah sendiri, sebenarnya kita bekerjasama dengan orang lain, dan kerjasama itu tanda bahawa sebenarnya kita nak beritahu pada Allah, ya Allah, bahawa aku ni nak jadi ayah yang memimpin masuk syurga sekeluarga. Tapi ada kelemahan, memang semua orang ada kelemahan, tidak ada siapa pun manusia yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna. Itu akan memujuk hati Ustaz ya, agar jangan tolak semua. Itu yang jadi malas tu, rasa aku tak pandai taranum, tak pandai baca Quran, biar je lah anak aku pandai-pandai dia. Padahal sebenarnya boleh saja ayah itu mencadangkan pergi kepada orang-orang tertentu untuk membantu pembinaan sebuah keluarga, anak dan juga suami, isteri, ibu, ayah yang ada. Jadi alhamdulillah, ini adalah pelajaran yang kita peroleh pada hari ini. Jadi sebenarnya anak ke malas ataupun ayah malas, sebenarnya kalau betul mengikut pada panduan ayat ketiga tadi itu, daripada rasa malas tu, ingat bahawa Allah inginkan saya menuju kepada kebaikan dan Allah boleh bantu saya. Jadilah seperti Ustaz Haji ni Azizan pergi cari sumber. Pasal kalau malas memang tak jadilah Ustaz ya, tak adalah sampai tahap pada hari ini. Dan itu pelajaran penting untuk kita bina keluarga kita bersama. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita sebagai ayah yang menghargai proses dan jangan tolak semua dan jangan nak buat semua. Kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Haji ni Azizan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang saleh dan salihah. Berikanlah kepada kami keluarga yang bahagia ya Allah. Berikanlah kepada kami usaha yang berkat ya Allah. Berikanlah kepada kami doa yang mustajab. Berikanlah kepada kami hajat yang tertunai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Haji Nik Azizan dan juga Fadil Ustaz Syarizan ya, berkongsi hari ini Ustaz pengalaman menzurah yang dikaitkan dengan apa yang kita baca sebentar tadi. Ia amat mahal sebenarnya dan sudah tentunya ini yang kita ingin bina dalam masyarakat kita bagi ayah-ayah ya. Program Majlis Ayah ini adalah salah satu daripada program yang bekerjasama dengan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan juga daripada sumbangan tuan-tuan ya, idea daripada tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyarankan idea, menyumbang, memberi sumbangan keuangan dan juga pelbagai semangat dan juga jaringan network untuk sama-sama kita bina ayah. Kita yakin bahawa ayah-ayah yang berkursus sebelum kahwin perlu juga kursus selepas kahwin, tetapi mungkin tidak sempat ataupun terhad, maka Majlis Ayah ini sebagai satu platform untuk kita terus bertahap-tahap membina ayah Ustaz Syarizan ya, terus menjadi ayah pemimpin untuk masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah